Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita dalam pertemuan pada hari yang penuh barakah ini. Kami akan menerangkan sebersikit tentang tugasan yang kami dapat daripada Dr. Amin Yamin dalam kelas pengajaran kepelbagaian pelajar di PLI Uniza 2019-2020 yang diselia atau pensyarah kami Dr. Amin Yamin Muhammad Yusof. Okey, pembentangnya adalah seperti berikut. Nama saya Muhammad Zulkarnain bin Hishamuddin, 057098, pelajar di PLI Uniza Kampus Putrajaya. Seterusnya, saudara Muhammad Faiz bin Abdullah, 057102, pelajar di PLI Uniza Kampus Putrajaya. Okey, seterusnya saya terangkan sedikit tentang tajuk yang kami pilih pada hari ini, iaitu makanan halal lagi baik, daripada buku pengajian Islam tingkatan 1. Okey, saya teruskan pada slot yang seterusnya adalah set induksi yang saya gunakan dalam tajuk tingkatan 1 pendidikan Islam ialah berasal daripada perkataan induction yang bermaksud giving rise to something, membangkitkan, mewujudkan satu pada satu pada yang lain. Jadi set induksi yang saya tengahkan dalam tajuk saya pada hari ini adalah dengan menggunakan visual, gambar-gambar untuk menarik minat para pelajar untuk mengetengahkan apa yang hendak guru ingin sampaikan kepada mereka. Seterusnya saya akan memberikan peluang kepada saudara Faiz untuk menerangkan kaedah PAK 21 yang akan disampaikan oleh beliau. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Zulkarnain sahabat saya. Okey, saya akan menerangkan sedikitlah berkaitan dengan PAK 21. Apa yang kita faham, PAK 21 ini telah menjadi satu isu yang hangat dalam dunia pendidikan kerana ia dilihat mampu memenuhi keperluan pendidikan pada masa kini. Di samping membawa perubahan baru dalam dunia pendidikan, iaitu PAK 21 dikatakan sebagai proses pembelajaran yang berpusatkan murid. Terdapat beberapa elemen yang diterapkan, iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti, serta aplikasi nilai murni dan etika. Elemen-elemen ini juga disebut sebagai standard asas dalam PAK 21. Adakah elemen ini memberi kesan positif kepada murid pada masa kini? Okey, seterusnya akan sambung closer. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang sesi di kelas. Okey, apa yang kaedah yang saya gunakan adalah kaedah visual. Okey, dalam gambar ini saya akan besarkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa ini? Okey, kalau di sini dilihat gambar yang saya keterkan di dalam slide ini adalah piramid makanan. Okey, mereka atau pembelajar akan melihat terdapat 4 aras yang diterangkan ataupun ditunjukkan oleh saya sebagai guru mereka. Okey, murid-murid akan menggunakan pengetahuan lalu ataupun pengetahuan sedia ada mereka dengan menerangkan tentang makanan-makanan yang pernah mereka makan, seperti makanan yang berbijirin, makanan buah-buahan, makanan berunsurkan daging dan makanan berunsurkan minyak, lemak dan gula. Okey, mereka akan terangkan, okey, makanan ini perlu makan berapa banyak, makanan ini perlu makan lebih, makanan ini perlu makan kurang atau sedikit. Okey, di sini pengetahuan lampau yang ada pada pelajar dapat diketahui dengan menunjukkan sahaja piramid makanan ini, dan mereka boleh menerangkan secara lancar tanpa ragu-ragu untuk berusaha untuk menanyakan soalan ataupun mereka volunteer untuk menerangkan tentang apa yang mereka tahu tentang piramid makanan. Itu baru sahaja saya menunjukkan visual, iaitu piramid makanan, belum lagi pada fungsi tajuk yang saya, intipati tajuk yang saya ingin sampaikan.
Okey, seterusnya saya akan mengeluarkan gambar yang kedua, iaitu okey, ini apa ini? Okey, dari sini murid-murid, pelajar-pelajar agak terkejut dengan gambar yang agak sebagai orang Muslim lah kan, makanan-makanan ini adalah makanan-makanan yang haram. Jadi bila tunjuk je gambar ini, mereka boleh tahu. Ini apa yang cikgu ataupun guru yang ingin sampaikan. Tajuk apa yang ingin ditengahkan oleh guru untuk mengajar kepada pelajar-pelajar ini. Okey, dari sini saya akan tunjukkan, okey, apakah air ataupun botol yang ada di depan gambar ini. Dan mereka boleh, alhamdulillah mereka boleh terangkan, ini adalah minuman keras. Okey, jenama sekian-sekian. Okey, kalau dilihatkan pada gambar yang bawah tu ada botol juga, botol warna hitam. Kebanyakannya pelajar-pelajar tidak tahu. Pelajar Islam tidak tahu apakah botol yang warna hitam tu Jack Daniel. Okey, jadi itulah tiba masanya guru menunjukkan ini adalah minuman keras juga. Tapi kebanyakannya minuman ini ada di luar negara. Ada di Malaysia tetapi agak kurang sebab minuman keras ini banyak kurang dijual di khalayak ramai ataupun pasar, melainkan di kawasan tertentu yang kemungkinan besar orang-orang Muslim tidak pergi ke dalam tu. Okey, seterusnya gambar. Okey, kat situ ada gambar lambang minuman atau makanan herba. Sangat famous sekarang ni, tapi dia akan mengeluarkan macam produk untuk makanan yang kita sudah tahu ada alif bayar. Jadi hati-hati, sumber-sumber herba itu pun ada ramuan-ramuan yang mengandungi alif bayar. Kita tak tahu, tapi dari sinilah kita ingin menerangkan kepada pelajar adalah ini perlu berhati-hati. Jangan beli tanpa menyemak sijil halal ataupun logo halal. Okay. Dan seterusnya lambang gambar yang ada kokain tu. Okay. Setengah pelajar tahu ini adalah perayaan yang disambut oleh golongan atau agama Kristian, masyarakat Kristian. Okey, dari sini pelajar-pelajar akan tahu. Seperti Faiz sendiri tahu, ini mereka makan daging apa, betul tak Faiz? Betul, tu alif bayar-bayar, itulah. Okey, alif bayar babi. Boleh anjing teruskan. Anjing pun terjadi juga. Setengah kalau di Indonesia, betul tak Faiz? Betul. Ada setengah makan anjing dan kelawar. Dan kelawar dia adalah punca yang menyebabkan penyakit COVID berlaku. Jadi benda ini penyumbang pada kemudaratan. Memudaratkan. Betul, tepat sekali. Ini yang gulung-gulung ni apa pula makanan dia? Itulah kita sebagai guru menerangkan satu persatu. Bila akhir daripada ini mereka sudah macam boleh teka. Apakah tajuk yang ingin guru ini sampaikan? Dari sini kita akan terus simpulkan apa yang kita ingin sampaikan pada hari ini, iaitu makan makanan yang halal lagi baik. Okey, ini adalah teknik yang saya gunakan dalam menyampaikan pengajaran kepada murid-murid. Okay. Saya kalau boleh saya nak tanyalah Ustaz Faiz, ada nak tanya soalan ke? Okey, saya terima kasih kepada Zul. Okey, saya nak bertanya kepada Zul lah sebagai seorang guru. Apakah kaedah yang digunakan untuk penerangan bab makanan halal lagi baik ni? Kaedah yang digunakan oleh Zul sebagai guru. Kalau Zul sebagai guru. Okey. Terima kasih diucapkan kepada saudara Faiz. Okey, seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Okey, saya lebih suka menerangkan tentang subjek tentang tajuk halal lagi baik ini adalah dalam bentuk visual, kerana murid-murid ataupun pelajar-pelajar lebih terlihat atau terbentang mata dengan luas dengan kaedah yang digunakan berbanding gallery works, kerana gambar-gambar ini adalah jarang diprint ataupun dicetak dan ditampal di kelas-kelas ataupun di mana-mana pun. Dan satu lagi, antara faktor yang saya menggunakan gambar-gambar ini adalah kalau digunakan di kelas pada waktu ini adalah sangat tidak memberangsangkan kerana pelajar-pelajar tidak boleh bangun
ataupun pergi ke berkeliaran di sekitar kelas kerana mereka harus duduk. Jadi gambar-gambar ini perlu dijalankan ataupun saya akan on the spot jalan daripada meja ke meja menunjukkan gambar ini apakah ini. Jadi pelajar-pelajar boleh melihat sahaja tanpa bangun, berdiri dan berjalan. Ini adalah SOP pada musim COVID yang berlaku di Malaysia pada tahun ini. Ini adalah salah satu penyumbang kepada teknik pengajaran dan pembelajaran pada kali ini atau abad ini yang penuh dengan pancaroba, dan guru-guru harus inisiatif untuk mencari kaedah yang baru untuk menerangkan atau menjayakan pengajaran dan pembelajaran pada abad ini. Okey, seterusnya ada lagi ke? Okey, terima kasih tu. Jawapan yang benar satu menarik dan bagi saya rasa perlu terima. Okey, saya ingin tanyakan soalan yang kedua lah kalau dia boleh jawab. Okey, apa kan kita sebagai pelajar, apa reaksi pelajar tu sendiri tentang kaedah yang digunakan bagi Zul sendiri tu rasa, reaksi pelajar tu? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Faiz. Okey, of course lah pada pada tahun ini pelajar-pelajar amat rusing kerana mereka perlu pakai mask, mereka perlu duduk lama tanpa bangun, kalau nak keluar pun kena ketandas. Nak makan pun tak boleh guna tangan, kena pakai sudu. Jadi pergerakan mereka agak terhad dan guru-guru perlu inisiatif untuk mencari jalan untuk perlu menceriakan suasana di dalam kelas. Okey, kalau kita lihat apakah poin yang baik untuk kita nak menaikkan nilai kemeriahan di dalam kelas tanpa mengganggu gugat SOP COVID yang berlaku pada kali ini adalah dengan memperbanyakkan gambaran ataupun what we say adalah keluarkan mencetak gambar-gambar yang boleh dilihat oleh pelajar-pelajar, tidak kira sama ada melalui tampal di papan putih ataupun digerakkan tanpa sentuh oleh pelajar-pelajar. Gurunya saja akan menunjukkan kerana persentuhan adalah dilarang oleh SOP pembelajaran pada kali ini. Jadi guru akan berjalan, akan menunjukkan okey ini apa dan murid-murid akan lihat tanpa sentuh. Jadi dengan adanya teknik visual ni, murid-murid akan ingin tahu apakah benda ini. Walaupun dari segi teknikalnya, kalau kita gunakan layar kaca layar atau kita panggil projektor, sekolah ada. Tidak semua sekolah ada. Kita boleh pilih lah, macam sekarang ni kita guna slideshow daripada PowerPoint. Tidak semua sekolah ada projektor, jadi guru akan inisiatif untuk mencetak untuk menunjukkan kepada pelajar-pelajar tanpa sentuh. Memang betul, ada orang tanya kenapa perlu cetak? Sebab inilah, sebab tidak semua sekolah ada bahan ataupun bahan bantu mengajar seperti projektor ataupun laptop. Betul. Okey, buat masa ni itu saja yang boleh saya jawab. Mungkin ada apa-apa ke? Okey, terima kasih kerja. Saya rasa yang dia sampaikan tu cukup jelas lah bagi saya. Buat zaman sekarang, masa sekarang ni dengan COVID-19 ni, saya pun berharap daripada kita berdoa kepada Allah agar COVID ni dihapuskan, tak pun diangkat oleh Allah. Itulah dari saya. Amin ya rabbal alamin. Okey, di sini saja perbincangan kami tentang tajuk makanan halal lagi baik yang dipilihkan oleh kumpulan kami. Sebarang masalah ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan boleh diajukan atau PM kami selepas ini. Boleh subscribe video kami di YouTube dan kalau komen yang baik kami terima, tidak jahat janganlah buat ya. Okey, itu saja pada kami. Terima kasih kepada saudara Faiz. Okey, terima kasih kepada sahabat saya, banyak membantu saya. Okey, alhamdulillah. Okey, itu saja pada kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Amin Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.